terdapat video dari perarakan Pride. Semalam di West Hollywood, di mana Manor dan Kasia sedang bercium. Maksud saya, satu-satunya party gay di atas bumbung di Gaza mungkin akan membuang kamu dari situ. Memang gila untuk fikir bahwa menjadi woke bermaksud kamu sebahagian daripada orang yang sebenarnya percaya pada pemerintahan diktator. Tapi itulah maksudnya. Kesan tapal kuda itu memang benar-benar berlaku. Dan bila kamu fikir kamu sedang menjadi progresif, sebenarnya tidak. Saya sangat gembira untuk menjemput sekali lagi ke rancangan ini kawan saya Tanya Sikanovsky yang dikenali di seluruh dunia sebagai seorang Yahudi yang sangat terkenal. Selamat datang kembali Tanya. Kamu berada di sini sebagai delegasi dari Kementerian Luar Negeri untuk Pride. Iya, saya sangat bertuah dapat bersama sekumpulan orang dari seluruh dunia dan sudah tentu ada juga beberapa tokoh yang Anda semua kenali. Kami ada Yuval Davis, kami ada Brianna Wu, kami ada Eve Barlow, kami semua datang ke sini. Dan juga bersama orang-orang dari seluruh Guatemala, Venezuela. Maksud saya, orang dibawa ke sini untuk melihat bahwa Israel bukanlah pakar pinkwashing, seperti yang sering diperkatakan sekarang, tetapi sebenarnya ia adalah pusat kebebasan. Sebenarnya, ia adalah tempat di mana Anda bebas menjadi diri Anda sebagai seorang gay. Dan berada di sini sempena Pride memang menakjubkan. Dan berada di sini selama seminggu membolehkan kami melihat betapa bebasnya di sini. Anda tahu, saya boleh berjalan-jalan di sekitar Baitul Maqdis. Mereka baru sahaja mengadakan Pride di Baitul Maqdis, Anda tahu? Jadi, Ya, saya berada di Pride Baitul Maqdis dan ia memang menakjubkan. Dan anda tahu, saya selalu kata Pride Baitul Maqdis lebih kepada perarakan politik. Dan Pride Tel Aviv hanyalah satu pesta, anda tahu. Jadi tahun lepas ia dibatalkan pada saat akhir kerana perang dengan Iran. Dan saya benar-benar berharap ia tidak dibatalkan lagi tahun ini disebabkan perang dengan Iran sekali lagi. ya betul. Ya, memang nampak. Gila, kita terpaksa melalui semua ini lagi. Saya rasa kita sepatutnya sudah belajar dari pengalaman dulu. Dan IRGC memang perlu disingkirkan. Awak selalu cakap macam tu, tapi memang tak boleh berunding dengan pengganas. Dan kita nampak ia berlaku. Dan ini jelas sekali lebih daripada sekedar perarakan kebanggaan. Tapi saya sangat bosan apabila perarakan kebanggaan dan acara yang meraihkan kehidupan dibatalkan kerana orang asing, awak tahu, melanggar gencatan senjata sebab mereka adalah organisasi pengganas. Dan itulah memang apa yang mereka akan lakukan. Ya, dan awak tak boleh hidup dengan mereka sebab ia seolah-olah macam cakap pada tahun 40-an, mari kita biarkan Hitler terus berada di wilayah Jerman dan kita tak perlu hapuskan Nazi. Awak tak boleh berunding dengan orang macam ni. Dan awak tahu, orang-orang ini memang nak bunuh kita semua, terutamanya komuniti LGBTQ yang kuat ya, yang datang untuk misi kebanggaan ini. Jadi ya, itulah realiti yang kita hadapi. Tapi tanya, saya sangat berminat sebagai bekas ahli politik tempatan yang kini awak telah menawarkan diri untuk bertanding. Sekarang awak beralih daripada aktivis yang sangat berkesan kepada bertanding untuk jawatan politik di Los Angeles. Sila ceritakan kepada kami tentang pencalonan awak dan apakah cabaran yang sedang awak hadapi sekarang? Ya, sudah tentu. Pertama sekali, keputusan saya untuk menceburi bidang politik dan khususnya jawatan tempatan adalah kerana ramai orang tidak sedar bahawa kebanyakan perkara yang memberi kesan kepada anda setiap hari sebenarnya adalah politik tempatan dan segala yang anda lihat berlaku di peringkat nasional. Saya selalu cakap macam ni. Saya selalu cakap benda yang sama tanya. Perkataan yang sama saya sebut. Ya, ia bermula di kawasan anda sendiri dan ahli politik itu akan pergi ke peringkat seterusnya. Maksud saya memang ada cita-cita lebih jauh daripada bandar ini. Jadi bayangkan, saya akan bawa apa yang saya percaya dan segala yang saya telah pelajari ke dalam peranan-peranan itu juga. Betul. Jadi, dan saya percaya kita perlu bermula di peringkat tempatan. Dan anda perlu faham bagaimana untuk membantu komuniti anda dalam kepelbagaiannya, ya. Dan dalam segala macam pendapat yang berbeza, tetap mencari jalan untuk memastikan ia selamat dan tetap mencari jalan untuk memastikan ia adil dan saksama. Dan saya tidak tahu tidak antisemitik atau tidak anti-Zionis dan tidak menentang nilai-nilai barat. Maksud saya ya, lihat, sudah tentu Majlis Bandaraya risau tentang tempat letak kereta dan risau tentang lubang jalan, serta risau tentang infrastruktur sebuah bandar. Tetapi saya juga mengambil berat tentang jiwa bandar ini. Dan saya mengambil berat tentang pendapat yang sedang disebarkan. Dan saya juga mengambil berat bahawa wang cukai kita dibelanjakan dengan cara yang tidak sepatutnya untuk apa perkataan yang saya cari tadi? Saya tak ingat. Ia sebenarnya tidak berkhidmat untuk rakyat, betul? Ia tidak berkhidmat untuk rakyat, tetapi orang ramai sebenarnya sedang dicuci otak untuk berfikir, Anda tahu,
seperti sebab utama saya bertanding adalah kerana wang cukai Anda dibelanjakan untuk perkara seperti siri hak asasi manusia yang dianjurkan oleh bandar, di mana mereka membawa masuk pelbagai penceramah untuk bercakap tentang hak asasi manusia. Dan mereka memberi platform dan membayar orang yang anti-Zionis. Kami telah membawa masuk seorang lelaki lesbian anti-Zionis untuk bercakap tentang hak asasi manusia kepada bandar kami. Tolong beritahu saya, kenapa wang cukai saya perlu digunakan untuk itu? Sekarang, saya tidak naif atau jahil untuk percaya bahawa jika saya masuk ke dalam majlis bandaraya, saya akan dapat menghentikan perkara itu. Saya tidak akan dapat menghentikannya. Tetapi apa yang saya akan pastikan untuk lakukan ialah berjuang supaya suara Zionis juga akan ada dalam siri itu dan juga akan diwakili. Dan itulah sebabnya saya memutuskan untuk bertanding, kerana orang saya sedang disingkirkan dari ruang-ruang yang telah kami jadikan bebas. Sebab kita ada kesamarataan perkahwinan adalah kerana sepasang pasangan lesbian Yahudi membawa isu itu ke Mahkamah Agung. Wah, Orang Yahudi sentiasa berada di barisan hadapan setiap gerakan keadilan sosial, dan West Hollywood pula mempunyai 48% penduduk yang gay atau sebahagian daripada komuniti LGBT. Tapi bila saya kata gay, itu maksud saya tak suka perkataan queer. Tapi kalau 48% gay itu memang bandar gay. Dan sebahagian besarnya dibina oleh orang Yahudi, sudah tentu. Jadi sekarang ada perarakan yang mengatakan orang Yahudi tak dialu-alukan, Zionis tak dialu-alukan. Dan ada video dari perarakan Pride semalam di West Hollywood, di mana Manor dan Cassia sedang bercium. Maksud saya, satu-satunya parti gay di atas punggung di Gaza adalah parti yang akan membuang kamu dari situ, oke? ya Allah. Saya tak faham apa yang mereka buat atau apa yang mereka fikirkan. Atau macam semuanya hanya untuk menunjuk-nunjuk saja. Dan ia memang gila, jadi saya nak buang semua itu. Jadi pertama sekali, saya rasa ia memang hebat. Awak tahu, saya bekas ahli politik tempatan sendiri dan saya rasa awak betul. Juga berkhidmat untuk komuniti setiap hari dan membantu menyelesaikan isu harian orang ramai adalah asas yang sangat baik untuk kerjaya politik. Ia benar-benar membuatkan anda fokus kepada membantu orang, belajar cara mendengar dan belajar cara menyelesaikan sesuatu. Tapi soalan saya begini, anda kata West Hollywood tempat anda bertanding mempunyai 40% penduduk gay. Adakah terdapat lebih ramai golongan gay klasik saya ingin katakan? Ya, sudah. Seperti umur saya atau yang faham tentang hipokrasi dan kegilaan pergerakan queer untuk Palestin dan bagaimana anda tahu tentang bunuh diri itu. Empati telah menguasai ruang-ruang gay di sana seperti log cabin. Mereka panggil mereka Republican log cabin yang berasal dari komuniti LGBT klasik. Jadi ya, dan awak telah sebutkan mereka. Jadi Republikan Log Cabin, saya sebenarnya bersyukur kepada mereka. Mereka menyokong saya semasa saya bertanding. Mereka memang hebat. Tetapi, seperti yang awak katakan, golongan yang berfikiran waras, pro-Amerika, berfikiran logik, ambil berat tentang keselamatan, tidak mahu gelandangan memancurkan air mani berhampiran sekolah menengah, tidak mahu penggunaan dadah, dan hanya mahukan kehidupan yang normal adalah Republikan. Itulah sebabnya mereka adalah Republikan yang menegakkan undang-undang dan ketentraman. Itulah sebabnya saya seorang Republikan. Saya masih seorang feminis. Saya masih menyokong hak untuk memilih. Ada banyak nilai yang saya pegang yang berada di pihak kiri, tetapi saya juga sadar bahwa pihak kiri sudah tidak lagi mempunyai pemikiran logik. Tidak. Dan selain itu, sangat mudah untuk saya lihat bahwa Parti Republikan mempunyai ramai yang anti-Yahudi. Memang ramai. Tetapi Parti Demokratik adalah anti-Yahudi. Dan saya telah katakan berkali-kali, itulah sebenarnya perbezaannya. Parti Demokratik mempunyai individu yang benar-benar mempengaruhi perubahan di Kongres. Mereka adalah yang cuba menghalang pembiayaan untuk Iron Dome. Jika orang-orang itu berjaya di Kongres, keadaan saya akan jauh lebih teruk sekarang. Kita tidak akan mengadakan temu bual ini dengan semua keajaiban yang sedang berlaku. Ya, sudah tentu. Sudah tentu. Jadi itu memang gila, Republikan yang antisemitik adalah Tucker Carlson. Mereka menjerit di podcast, mereka tidak memberi kesan kepada dasar kita. Dan mereka yang benar-benar memberi kesan kepada dasar adalah di pihak kita. Ya, tapi apa yang saya boleh katakan tentang Parti Republikan ialah sekurang-kurangnya mereka sedang melawannya. Ya. Sekurang-kurangnya mereka sedang berbincang dan berkata, ini bukan parti kita. Demokrat pula hanya menurut saja. Kerana itulah parti mereka. Mereka tidak melawannya. Kerana itulah sebenarnya siapa mereka. Menarik. Apabila Anda memberi ruang kepada orang yang mempunyai tatu Nazi dan mereka berkata, saya tidak tahu itu tatu Nazi. Ya.
Dan apabila Anda bersorak untuk Mahmud Khalil dan Anda mengangkat Mamdani ke jawatan. Dan sekarang segala yang sedang berlaku dengan pemilihan Datuk Bandar di LA. Maksud saya, kita baru saja bercakap mengenainya. Tapi saya benar-benar terkejut di sini kerana saya berada di Los Angeles kan. Jadi West Hollywood terletak di County Los Angeles. Jika Anda lihat pada peta West Hollywood, bahagian-bahagian tertentu di dalamnya secara teknikalnya adalah LA. Ia berkongsi postcode yang sama. Jadi, saya adalah sebahagian daripada Los Angeles, tapi saya hanya berada di bandar saya sendiri. Jadi, saya tak boleh mengundi untuk jawatan Datuk Bandar kerana saya bertanding untuk kerusi Majlis Bandaraya dan mungkin akan menjadi Datuk Bandar sendiri. Jadi, itu adalah pertandingan yang berbeza. Ya, jadi kita akan lihat nanti, tapi saya sedang melihat kepada Spencer yang mana saya jelas kita semua boleh hidup dalam gelembung kita sendiri, betul? Kalau saya tengok Instagram saya, ia penuh dengan orang yang sependapat sebab saya dah buang orang-orang yang pelik. Tapi ada cukup ramai orang di LA, cukup ramai ibu, cukup ramai anak, cukup ramai orang yang rasa takut bila mereka di luar dan mahu perubahan. Dan yang peliknya, kedua-dua Bas dan Asia sudah pun berada dalam kerajaan. Mereka berkhidmat untuk orang ramai, tetapi gagal. Dan yang peliknya sekarang dengan undian ialah apabila hari pilihan raya benar-benar berlaku, Spencer berada di tempat kedua. Jauh bezanya. Jauh sangat ke? Jauh sangat. Memang ada jarak yang ketara antara dia dengan Nitya. Saya pun rasa yakin sikit yang kita sedang maju ke hadapan. Dan sekarang tiba-tiba semua undian ini telah sampai. Dan yang peliknya bila tengok pada nombor, undian itu tak bertambah pada base dan undian itu pun tak bertambah pada Brad. Nombor-nombor itu tak berubah. Tiba-tiba undian Nitya jadi menarik. Dia kalah di kawasannya sendiri, tapi entah macam mana seluruh bandar pula mahukan dia. Dan juga ada lebih banyak undian untuk Datuk Bandar LA berbanding jumlah undian untuk Governor di seluruh negeri. Itu salah satu tinjauan yang saya baca sebelum kita mula tadi. Mereka kata mereka telah mengira lebih banyak undian untuk perlumbaan Datuk Bandar LA berbanding perlumbaan Governor negeri. Jadi, apa yang sedang berlaku tanya? Penipuan. Adakah ini rasuah secara besar-besaran? Betulkah? Penipuan. Maksud saya pernah nampak ini di suatu tempat. Apa maksud awak? Mereka cipta kertas undi ni. Mereka hanya, awak tahu, mereka mengada-adakan kertas undi. Maksud saya ada baca di suatu tempat bahawa mereka membayar orang gelandangan $2 atau $5 untuk mengundi. Saya ada dengar juga bahawa mereka membayar orang gelandangan untuk mengundi. Ya, betul. Lihat, awak tidak perlu tunjukkan ID yang sah untuk mengundi. Okey? Awak boleh postkan kertas undi awak. Awak juga boleh kumpulkan kertas undi. Maksudnya, saya boleh duduk di sini dan isi semuanya, kemudian pergi kepada seseorang dan minta mereka tanda tangan. Dan selagi saya akui bahawa saya telah kumpulkan kertas undi ini, saya hanya perlu postkan dan hantar, dan ia selesai. Jadi awak maksudkan kalau saya tak pergi ke Skid Row dan beri seseorang sekeping wang kertas $20 dan cakap, pergilah beli apa yang awak biasa beli. Cuma tanda tangan kertas ini untuk saya dan ini alamat untuk ditulis. Dah siap, awak dah mengundi. Itu satu undi. Itu memang tak masuk akal. Saya tak percaya kita ada sistem pengundian yang macam ni. Saya tak boleh buat apa-apa tanpa ID sebenar. Tapi saya boleh pergi mengundi. Ia memang gila dan betul-betul penipuan. Saya salah ke? Saya ingat ada tak undang-undang persekutuan yang sedang dalam proses untuk diluluskan tentang ID untuk mengundi di mana-mana? Ya, tapi Demokrat langsung tak mahu. Tiada seorang pun Demokrat yang mahu perkara ini. Mereka kata ia bersifat perkauman. Tapi ia tak akan lulus. Sekarang ini, saya tak percaya ia lulus. Saya tak percaya. Saya kena semak sekali lagi. Saya rasa ia sangat mengarut. Awak perlukan ID untuk semua benda. Ya. Saya baru sahaja berada di Amerika dan saya ada mesyuarat di bangunan-bangunan di New York dan saya tak boleh masuk ke mesyuarat tanpa menunjukkan ID saya. Saya tak boleh masuk ke bangunan biasa di New York seperti sepatutnya kerana anda tak tahu siapa yang boleh masuk. Dan saya tak percaya yang anda boleh mengundi tanpa menunjukkan ID. Yang bermaksud anda mungkin boleh mengundi berkali-kali. Ya, dan ada orang, saya rasa saya pernah baca sesuatu di mana ada orang dari Pakistan yang entah bagaimana boleh mengundi dalam pilihan raya kita walaupun mereka tak ada di sini. Saya tak faham. Ia sangat mengecewakan. Untuk tahu yang kita tinggal di sebuah bandar di mana penipuan undi secara umum, apa-apa jenis penipuan memang salah. Tapi hakikatnya kita buat begitu bertentangan dengan kepentingan sendiri. Macam kita betul-betul menolak seseorang yang hanya mahukan kehidupan yang normal. Ini adalah seorang lelaki yang pergi ke Skid Row untuk cuba melindungi hak haiwan.
Karen Bass sedang disaman oleh beberapa kumpulan aktivis hak haiwan kerana kecuaiannya yang lengkap dan kurangnya perhatian terhadap haiwan di tempat perlindungan. Dia tidak peduli, dia tidak buat apa-apa. Natya Nitya pun tidak buat apa-apa. Spencer ambil berat tentang perkara itu. Spencer ambil berat untuk memastikan tiada orang gelandangan di luar sekolah menengah mereka. Kenapa Anda mahu anak-anak Anda pergi ke sekolah dalam keadaan begitu? Dan Nitya keluar dan berkata, saya tidak rasa itu satu masalah. Dan inilah yang LA mahukan sebagai Datuk Bandar. Maksud saya benar-benar percaya ada sesuatu yang sangat jahat dan disengajakan sedang berlaku. Saya rasa Parti Demokrat sengaja coba merosakkan Amerika. Dan saya memang percaya bahwa Anda tahu, 11 September kini ada dalam media. Anda tahu, mereka kata musuh-musuh kita sedang menyerang kita secara fisikal dalam media, di sekolah-sekolah kita, dalam politik kita, dan mereka sedang melakukannya. Dan mereka melakukannya dengan sangat baik. Dan ia sangat menakutkan sekarang apabila kita mungkin akan mempunyai ahli DSA sebagai Datuk Bandar. Itu memang gila. Dan tanya, apa yang sedang berlaku di peringkat negeri sebab sekarang pun ada pilihan raya Gabner juga. Ya. Dan nampaknya mungkin untuk pertama kali, mungkin sejak Schwarzenegger, mungkin akan ada seorang Gabner dari Parti Republikan. Kami fikir atau kami harap begitu, tapi sekarang dengan semua penipuan pilihan raya ini, nampaknya itu tidak akan berlaku. Steve Hilton pernah berada di tempat pertama mengatasi Becerra. Sekarang Anda tahu, Tom Steyer entah bagaimana semakin naik. Maksud saya, yang pelik bagi saya ialah saya kenal Steve. Dia seorang yang sangat baik. Dia juga pernah menyokong saya sayang dia. Dan dia juga seorang yang berpandukan akal sehat. Dia seorang lelaki yang bijak yang mahu menjadikan California tempat yang lebih selamat, lebih baik dan lebih makmur. Tempat di mana orang kaya mahu kembali. Semua kekayaan kita sedang meninggalkan kita. Kita secara literal sedang menjadikan Florida semakin kaya. Ia memang sukar dipercayai. Seperti orang New York. Ia memang gila, salah satu bandar terbaik kita. Dan inilah sebabnya saya tertanya-tanya, bagaimana orang boleh tak nampak yang ini memang disengajakan? Anda patut perhatikan perkara itu. LA dan New York adalah bandar paling terkenal dan paling Amerika yang Anda boleh fikirkan. Tapi sekarang mereka mengundi untuk orang yang paling anti ideologi barat. Dan macam itulah mereka menang. Memang betul-betul macam itu. Macam pager kita dengan Hezbollah, macam alat itu berbunyi dalam poket mereka. Perkara ini sedang berlaku di setiap jalan kita dan setiap lembaga sekolah kita. Maksud saya pun tak mahu pun membincangkan tentang apa yang sedang berlaku di sekolah-sekolah kita dan di semua tempat yang mempromosikan inisiatif DEI. Dahulu saya sangat menyokong perkara itu. Sebab jelas saya ambil berat tentang semua orang dan saya mahu semua orang diwakili serta rasa setara dan adil. Namun semua itu merangkumi semua orang kecuali orang Yahudi. Jadi saya pun tak boleh memperjuangkan ruang itu. Macam tak masuk akal tahu tak? Kami ni macam ahli sihir dari barat agaknya. Tanya, macam mana kempen awak? Apa peluang awak? Sejujurnya saya rasa peluang saya bagus. Pertama sebab saya positif dan saya sangat kompetitif. Baguslah untuk awak, memang kena begitu. Terima kasih. Saya memang percaya ada keinginan untuk perubahan. Saya juga rasa ada keinginan untuk perbezaan pandangan. Awak tahu, bila ada majlis, itu bermakna ada 5 kerusi. Dan dalam 41 tahun kewujudan majlis ini, tidak pernah ada seorang pun dari Parti Republikan yang duduk di kerusi itu. Sekarang, Ini adalah pertandingan tanpa parti. wah! Bertanding sebagai apa saja. Saya tidak bertanding sebagai seorang Republikan. Saya bertanding sebagai seseorang yang mengambil berat tentang West Hollywood, yang mengambil berat untuk menjadikannya baik untuk semua orang. Jadi tidak dan sama seperti Spencer, dia pun tidak bertanding sebagai seorang Republikan. Tetapi saya memang seorang Republikan berdaftar. Jadi secara otomatik ramai orang membenci saya karena itu, betul? Tetapi dalam satu majelis yang ada 5 orang, kalau kelima-limanya sama sahaja, apa yang boleh dicapai? Ya, tiada apa-apa. Macam walaupun akhirnya sesuatu perkara itu awak tahu diluluskan, walaupun mungkin tidak memihak kepada saya, okey, atau saya tidak setuju dengannya, tapi kalau saya dapat bekerja dengannya, kalau saya dapat tambah pendapat saya, ia menambah nilai kan? Lebih daripada nilai. Lebih daripada nilai. Awak tahu, selama bertahun-tahun ketika saya di Dewan Bandaraya, awak tahu walaupun mereka ada majoriti, awak tetap boleh ubah sesuatu. Awak memang boleh berunding untuk dapatkan hasil yang lebih baik. Saya sangat percaya dengan perkara itu. Saya rasa awak boleh buat perubahan besar, sudah tentu. Dan saya sangat kagum dengan apa yang awak lakukan dan saya sangat-sangat bersyukur kerana awak telah berkhidmat untuk Baitul Maqdis sekian lama.
Awak tahu, ia memang satu penghormatan besar, Tanya. Jadi bila saya dengar awak bertanding untuk majlis bandaraya, saya tumpang gembira untuk awak. Kerana saya tahu betapa memuaskannya perkara itu untuk awak. Terutamanya untuk awak. Awak seorang yang memimpin perubahan, yang percaya pada perubahan. Saya rasa orang akan rugi kalau tak pilih awak. Beritahu saya, jadi awak bertanding, awak rasa awak ada peluang yang baik? Awak sedang jalankan semua acara kempen ini. Berkempen memang meletihkan, Tanya. Saya boleh bayangkan jadual awak macam mana. Awak dapat maklum balas yang positif tak? Ya, saya dapat. Sebenarnya saya terima maklum balas daripada orang yang saya tak sangka. Mereka datang kepada saya dan berkata, terima kasih kerana membawa suara yang berbeza. Awak tahu, saya rasa ada lebih kurang 10 orang yang bertanding, yang sejujurnya membantu peluang saya juga. Ada 10 orang yang semuanya mempunyai pendapat yang sama. Kemudian, itu juga mengurangkan jumlah undi yang saya perlukan. Terdapat ramai penduduk Rusia di West Hollywood. Saya orang Rusia dan ibu bapak saya datang ke sini. Bagus. Ya, dengan bantuan Konfederasi Yahudi, mereka tiba di West Hollywood. Dan orang Rusia biasanya tidak mudah terpedaya dengan omong kosong woke ini kan? Betul tak apa yang saya fikirkan? Sudah tentu tidak. Ya, mereka tahu bagaimana rupa sebuah pemerintahan diktator. Tepat sekali, mereka tahu dengan tepat apa itu dan memang gila untuk berfikir bahawa menjadi woke bermaksud anda tergolong dalam golongan yang benar-benar percaya pada pemerintahan diktator. Tetapi itulah maksudnya. Baiklah, mereka tidak sedar kesan tapal kuda itu memang benar-benar berlaku. Dan apabila anda fikir anda sedang menjadi progresif, sebenarnya tidak. Anda secara literal sedang merampas kebebasan diri sendiri dan orang ramai tidak menyedarinya. Jadi anda ada orang Rusia, anda ada sebahagian orang Yahudi saya rasa, anda ada orang yang berfikiran waras dan anda ada ahli Republican log cabin. Jadi saya rasa, maksud saya, anda tahu, kami akan berikan doa-doa istimewa dari Baitul Maqdis untuk anda. Terima kasih. Sebab saya sangat teruja bila pilihan raya akan diadakan. 3 November. Okey, jadi awak dah faham, masih ada masa lagi. Tolonglah ya Tuhan, semoga awak terus kuat dan percaya. Dan hakikat bahawa awak datang ke sini di tengah-tengah kempen awak juga menunjukkan betapa komitednya awak. Bukan sahaja kepada bandar dan kejiranan awak, tetapi juga kepada rakyat awak, Tanya. Sudah tentu, awak memang suara yang luar biasa. Berikan saya sedikit harapan untuk California, demi Tuhan. Berikan saya sedikit harapan. Apa yang akan berlaku? Harapan untuk California ialah orang seperti saya juga turut serta dalam perlombaan ini. Anda tahu, jika orang berusaha untuk maju ke hadapan, saya sangat berharap saya menang. Tetapi walaupun saya tidak menang, itu akan meletakkan asas untuk lebih ramai orang turut serta dalam perlombaan ini. Setuju. Awak tahu, untuk masa depan. Dan itu adalah harapan. Kalau saya boleh bertanding, sesiapa pun boleh juga. Dan itulah yang memberi saya harapan, awak tahu? Jadi memang betul. Baguslah, Tanya. Jadi mari kita lihat bagaimana minggu ini berjalan. Mari kita lihat sama ada awak dapat berarak bersama delegasi hebat yang awak sertai di sini. Mari kita harap semua orang sampai ke sini dan kita akhirnya dapat mengalahkan musuh paling berbahaya ini di sini, di sana dan di mana-mana. Ya, saya benar-benar berharap Bibi akhirnya memusnahkan satu perkara yang meneror seluruh dunia kita. Awak tahu, Israel akan sekali lagi menyelamatkan dunia. Betul, dan saya tak sabar untuk melihatnya. Terima kasih banyak kerana memainkan peranan anda. Terima kasih. Tanya, terima kasih. Terima kasih banyak.